Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Kitab Ad-Da' wad-Dawa, kitab yang menceritakan tentang penyakit-penyakit dan juga apakah resepi rawatan ataupun pengubatannya, yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan naskah yang ada dengan tuan-tuan yang ada pada kita malam ni, pentahqiqnya adalah Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari, yang merupakan salah seorang murid kanan kepada Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Malam ni kita masuk pada muka surat 47. Muka surat 47, perenggan yang paling atas. Iaitu berkenaan dengan ilmu yang minimum, yang dikritik oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Qayyim, kerancuan berfikir semacam ini terjadi pada orang yang tingkat ilmu dan pemahamannya masih sangat minimum. Dia nak cerita berkenaan dengan kekeliruan, sebagaimana yang telah kita bahaskan sebelum ini. Jadi dia kata kecelaruan itu berlaku, kefahaman yang salah, kenapa dia keliru apabila merujuk kepada Quran, merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Qayyim kata puncanya ialah kerana tingkatan ilmunya dan juga tingkatan kefahaman dia yang sangat minimum. Maka dia bagi contoh dalam ayat tersebut, yakni ayat yang kita baca sebelum ini, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Kita telah ceritakan sebelum ini bagaimana dosa-dosa itu dia tidak semudah yang dianggap oleh sebahagian daripada orang, iaitu diampuni oleh Allah secara automatik tanpa ada sebab-sebabnya. Walaupun kita akui bahawa ada nas yang menunjukkan bahawa Allah boleh mengampunkan semua dosa, tetapi kita perlu berusaha untuk memastikan, kita perlu berusaha untuk memastikan bahawa dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Kita telah bicarakan sebelum ini, contohnya ialah dengan cara kita bertaubat, memperbanyakkan istighfar, kita susuli setiap dosa yang kita lakukan itu dengan amal-amal kebaikan dan sebagainya. Maka dia kata, sebahagian di antara manusia ini yang jahil
Dia kata kebodohan yang paling buruk apabila memahami ayat tersebut, surah Az-Zumar ayat 53 itu, bahawa Allah Ta'ala mengampunkan dosa macam tu sahaja tanpa perlu kita buat apa-apa. Maka itu kefahaman yang salah. Kita kena usaha, kita kena taubat, kita kena istighfar, kita kena memperbanyakkan amal-amal saleh dan sebagainya. Itu benda yang kita mesti buat. Maka dia kata benda ni berlaku kepada siapa? Kekeliruan ini atau kesilapan ini berlaku kepada orang yang ilmunya sangat minimum dan kefahamannya sangat minimum. Dalam ayat tersebut, yakni ayat surah Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala menyebutkan secara umum dan mutlak, tetapi kita tahu bahawa yang dimaksudkan adalah orang-orang yang bertaubat disebabkan adanya ayat lain dalam surah An-Nisa yang mentakyidkan, yakni yang membataskan dan mengkhususkannya. Yang ni tajuk dalam Islamic Jurisprudence, dalam usul fiqh, iaitu tentang isu mutlak dan muqayyad, am dan khas. Bagi siapa-siapa yang belajar Islamic Jurisprudence, sama ada dia belajar secara formal di sekolah atau di universiti, ataupun dia belajar secara informal, secara tidak formal. Bila dia belajar Islamic Jurisprudence ataupun usul fiqh, kita akan jumpa isu ni, isu mutlak muqayyad, isu am dan khas. Jadi bagi siapa-siapa yang ilmu dia sangat minimum, dia tidak didedahkan. Apatah lagi kalau dia belajar tidak mengikut metodologi yang betul, maka dia tidak terdedah kepada perbahasan-perbahasan berkenaan dengan pertembungan am dan khas, mutlak dan muqayyad, sebagaimana yang sepatutnya dipelajari oleh sesiapa yang belajar secara teratur. Jadi ini berlaku kepada orang yang ilmunya sangat minimum. Jadi itu yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, bagi memahami perenggan ini, sidang hadirin mukminin, kita lihat sebenarnya isu ini memang banyak dibahaskan oleh para ulama yang lain selain daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Yang pertamanya, kita sebagai hamba Allah, kita kena usaha untuk menambahkan ilmu, kan? Dan ilmu yang kita tambahkan itu mestilah ilmu yang dipuji dalam agama, ilmu yang ada banyak keutamaan, ia ada banyak fadilat. Sebab tu antara doa yang kita selalu duk baca, contohnya dalam surah Taha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma, kan, katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Itu antara benda yang kita biasakan. Contohnya dalam majlis ilmu macam ni kita doa, kan, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kalau tuan-tuan perasan, masa muqaddimah saya pun setiap kali intro saya ada sebut doa ini. Itu doa itu diambil dari surah Taha ayat 114. Samalah juga dengan doa yang kita selalu bicarakan sebelum ini setiap pagi, yang disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu antara doa yang juga kita jangan sia-siakan, kita jangan abaikan, iaitu Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada engkau wahai Allah. Kita minta apa dengan Allah setiap pagi? Iaitu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Jadi itu antara benda yang menjadi rutin kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan Allah ilmu yang bermanfaat. Setiap pagi kita minta ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiba, rezeki yang baik, dan wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak amalan pun, tapi kalau amalan kita tu tidak ikhlas, ada riya, ujub, sum'ah dan sebagainya, Allah Ta'ala reject. Itu sangat menakutkan, very scary. Kita tak mau, kan? Kita dah belajar hadis yang mana ada qari, seorang qari, kan, yang baca Quran, tapi dilemparkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Orang yang mujahid, pejuang agama, yang syahid,
Di dunia ni orang kata dia syahid, juga dilemparkan dalam neraka. Pasal apa? Sebab mereka ini termasuk di kalangan orang yang walaupun amalan mereka hebat, walaupun amalan mereka menakjubkan begitu banyak, tetapi amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu benda yang kita perlu perhatikan. Maka berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kita biasa sebut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan setengah orang dia sebut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sambung selepas itu Asy-Syafi'i, untuk menunjukkan bahawa Imam Ibn Hajar tu dia mazhab Syafi'i. Dalam Fathul Bari dia ulas berkenaan dengan ayat tadi, surah Taha ayat 114. Dia kata perintah dalam ayat ni, Allah Ta'ala suruh kita tambah ilmu, tapi melalui doa tadi, Rabbi zidni ilma. Dia kata apa? Dia kata Imam Ibn Hajar, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Dia kata antara banyak prioriti yang ada itu, top prioritinya ialah dalam banyak-banyak yang kita nak minta tambah ni, antara benda yang diberi penekanan oleh Allah, tambahan ilmu. Tambahan ilmu itu yang paling penting. Dan ada pun yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Kan? Dalam banyak-banyak ilmu, antara ilmu yang paling banyak pentingnya kepada manusia adalah ilmu agama. Bukan kata ilmu lain tidak penting, kan, engineering, architecture, kan, law dan sebagainya, ilmu accounting dan sebagainya, itu semua penting. Tetapi dalam semua ilmu yang penting ini, yang paling penting sekali adalah ilmu agama. Di sisi Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia tambah satu lagi. Di sisi Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, dia tambah satu lagi. Dia kata dua. Satu dia kata ilmu agama, yang keduanya ilmu perubatan, ilmu kesihatan. Dia kata ilmu agama untuk selamat di dunia, untuk selamat akhirat. Itu ilmu agama. Nak selamat dunia, nak selamat akhirat, ilmu agama. Walaupun ilmu lain penting, tapi hak paling penting ilmu agama. Yang kedua dia kata ilmu perubatan. Dan ilmu perubatan untuk kemaslahatan kita, untuk kita selamat di dunia. Kita kena tahulah kan apa benda yang boleh menyihatkan kita, apa benda yang boleh memberi prejudis kepada kesihatan kita. Maka bila kita menguasai ilmu perubatan, sains kesihatan, maka itu untuk kebahagiaan kita, keselamatan tubuh badan kita di atas dunia ini. Baik. Maka para ulama membahagikan ilmu, tambahan ilmu sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran tadi. Apa maksud Rabbi zidni ilma? Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tambah apa dia? Ilmu apa? Maka para ulama membahagikannya. Yang pertamanya mereka kata tambah ilmu tentang Quran. Kan? Jadi ilmu kita pasal Quran ni kita kena sentiasa tambah. Jangan berpada dengan ilmu kita pasal Quran ni, hak kita mengaji kafar dulu zaman kita kecil-kecil. Lepas tu bila kita dah besar, kita tinggalkan ilmu ni. Tak boleh. Kan kita kena make sure dia, kalau rumah kita ada extension, rumah kita ada renovation, rumah kita bagi elok, rumah kita kalau kecil kita beli pula rumah lain hak lagi besar, maka hak lebih penting daripada itu ilmu tentang Quran. Jangan berpada hak kita mengaji hak dulu-dulu. Lepas tu bila kita dah dewasa ini, kita tak pernah fikir untuk tambah ilmu tentang Quran. Jangan. Kita kena usaha untuk ada improvement, betterment dalam ilmu berkaitan dengan Quran. Kena ada. Yang kedua, para ulama mengatakan bahawa Rabbi zidni ilma, maksud dia tambahkan kefahaman. Kita dah belajar dah satu-satu hukum, tapi hukum tu kita kena tambah kefahaman kita berkenaan dengan hukum itu. Kan? Kalau dulu kita mengaji
Contohnya berkenaan dengan haramnya arak. Daripada haramnya arak itu berlaku soal haram ataupun tidak alkohol. Maka kita menambahkan kefahaman kita berkenaan dengan haram atau halalnya alkohol sebagai contoh. Kita belajar, kita menambahkan kefahaman kita tentang hukum hakam sembahyang, hukum hakam baca Quran dan sebagainya. Dan yang ketiganya, sebahagian ulama memasukkan kategori yang dimaksudkan Rabbi zidni ilma, dia kata menambahkan hafalan. Kan kita tambahkan, kita memorize, kita tambahkan benda-benda yang kita nak hafal. Kita nak hafal apa? Maka yang paling bagus untuk kita hafal Quran. Kan kita tambah ayat, kita tambah surah. Mungkin di antara kita daya hafalan, daya ingatan itu tidak sama. Ada orang dia mudah hafal, mudah ingat, dia baca 2-3 kali dia boleh hafal. Mungkin ada di antara kita pick up-nya slow, kan, lembab. Tetapi kita ada usaha untuk tambah satu surah, kita tambah satu surah, kita hafal hadis, kita hafal kalau macam saya mengaji syariah, kita hafal Islamic Legal Maxim, kan, qawaid al-fiqhiyah, kita hafal. Kalau kita tak boleh hafal keseluruhan hadis ataupun keseluruhan nas, kita ambil satu-satu ungkapan yang penting untuk kita bila kita bercakap, kita boleh sambung dengan ungkapan-ungkapan penting, kata-kata emas yang penting. Jadi itu antara cara yang disebut oleh para ulama yang dimaksudkan dengan kita menambahkan ilmu. Baik. Kalau tuan-tuan tengok orang yang hafal ilmu ni, dia bercakap tu lain, kan? Orang yang banyak membaca dan orang yang banyak kefahaman dan dia banyak hafal kata-kata hikmah sebagai contoh. Kita orang Islam, kata-kata hikmah yang paling penting tidak adalah selain daripada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, para ulama menceritakan kepada kita, ada orang pangkat dia tinggi. Kalau tengok gaji tu sampai 100,000, 200,000 gaji. Tadi dalam satu grup WhatsApp kami geng-geng ustaz duduk bercakap pasal ada satu orang suami ni gaji dia ratusan ribu. Dia CEO satu big company, satu company yang besar. Jadi gaji dia ratus ribu. Setiap isteri dia ada 4 orang isteri, kan? Setiap isteri dia bagi 5 angka, tuan-tuan. Dia bagi 5 angka. Antara 10,000, 20,000 dia bagi dekat isteri dia. Tapi bagi kita, tuan-tuan, kalau kita ada gaji ratusan ribu, pendapatan kita 6 angka setiap bulan. 6 angka setiap bulan. Isteri pula 4. Agak-agak bahagia tak? Ke tuan-tuan tak rasa bahagia lagi? Saya, tuan-tuan, kita duduk sembang sama-sama ustaz ni, sama-sama asatizah ni. Kalau gaji kita ratusan ribu setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap bulan ratusan ribu. Isteri pula 4, tak ada lah lebih bahagia bagi seorang lelaki. Kan? Tak ada lebih bahagia. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Adil. Setiap hambanya diuji. Yang gaji ratusan, bukan ratusan ribu, ratusan ringgit setiap bulan pun Allah Ta'ala uji dia. Yang gaji ratusan ribu setiap bulan pun Allah Ta'ala uji dia. Tidak ada hamba Allah yang Allah Ta'ala biarkan dia tanpa dapat ujian daripada Allah. Tak ada. Ada orang lelaki yang tidak ada perempuan yang mau dekat dia, pun diuji oleh Allah. Dan ada orang lelaki yang ramai peminat perempuan dia. Sekarang ni dia panggil apa? Dulu-dulu zaman saya mengaji dia panggil secret admirer. Peminat orang perempuan. Zaman saya mengaji dulu, tuan-tuan, kalau kami ni budak-budak lelaki hak alim, hak jadi tok imam ni, bila dia jadi tok imam baca sedap sikit, pelajar-pelajar perempuan duk mengintai balik tirai tu.
Balik mengintai balik tirai nak tengok suara budak lelaki mana hak sedap sangat ni. Tu zaman kami mengaji dulu tuan-tuan. Zaman kami mengaji. Semua ini diuji oleh Allah. Artis, selebriti, hak ramai jutaan peminat seluruh dunia pun Allah Ta'ala uji. Tak ada seorang pun yang Allah Ta'ala tinggalkan tanpa diuji oleh Allah. Sama ada dia ada orang perempuan yang minat dekat dia atau orang perempuan yang tak minat dekat dia, semua Allah Ta'ala uji. Tak ada kecuali. Balik pada cerita tadi tuan-tuan. Gaji ratusan ribu, isteri 4. Setiap isteri bagi nafkah 5 angka. 10,000, 20,000 sebulan. Setiap isteri dapat 10,000, 20,000 sebulan. Kita bagi kat isteri kita 1,000 sebulan pun rasa hebat lah. Kan? Bagi 1,000 rasa hebat. Dia ni boleh bagi 1,000. Tapi apa jadi? Tuan-tuan, apa jadi? Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa dia ceraikan isteri dia semua. Dia ceraikan isteri dia semua. Apa punca dia? Puncanya kerana isteri-isteri dia yang 4 orang ni semuanya tak mau masak. Ni kan dia heboh 2-3 hari ni. Kalau suami suruh isteri masak, wajib atau tidak isteri masak? Sudah tuan-tuan. Ni pun pening juga ni. Duk bergaduh ni 2-3 hari ni. Ustaz tu kata gini, ustazah tu kata gini. Tak apa, yang tu kita cerita waktu lain. Tapi nak bagi tahu, jadi isu. Kalau suami perintahkan isteri dia masak, isteri tak mau. Isteri reject. Dia kata baik beli dekat luar. Dia nusyus atau tidak nusyus? Itu kan perbahasan sekarang. Jadi 4 orang isteri ni tuan-tuan, semua tak mau masak sebab dah biasa duit banyak, kan? Duk selalu pergi spa, pergi facial, jaga kecantikan. Orang lagu ni takkan nak duduk kat dapur tuan-tuan nak masak. Dia tak mau, dia kata baik order. Bila order. Jadi suami balik ke rumah, dia expect isteri dia masak. Tapi isteri tak mau masak. 4 orang. Apa jadi? Dia cerai semua 4 isteri. Ini benda yang berlaku. Kita kata patutnya setiap isteri ni seronok sebab dapat suami yang kaya, gaji ratusan ribu, dan bagi duit setiap bulan 10,000, 20,000, duit poket, boleh belanja ikut suka. Saya ada satu klien tuan-tuan sekalian, dia bagi kad kredit dekat isteri dia. Isteri dia nak shopping apa, silakan. Di kalangan tuan-tuan, siapa berani bagi kad kredit dekat isteri? Berani bagi? Kan? Dia shopping nanti pening kepala. Kan? Tapi my klien saya tuan-tuan, dia bagi kad kredit untuk isteri dia belanja. Nak belanja apa pun. Tapi apakah dia bahagia? Tak bahagia. Tetap berlaku perceraian. Itu yang saya sebut kepada tuan-tuan. Kita jangan mudah untuk dengki kepada orang. Kita rasa orang ni hebat, Allah Ta'ala bagi segala kelebihan kepada dia, Allah Ta'ala bagi populariti kepada dia, kemasyhuran, Allah Ta'ala bagi pangkat tinggi dan sebagainya. Tapi setiap orang itu diuji oleh Allah tanpa kecuali. Baik. Maka para ulama menyebut tentang bagaimana manusia, ada di kalangan manusia yang pangkat tinggi, kan, yang income dia banyak, tetapi golongan ni dia hanya profesional dalam bidang keduniaan. Dia profesional dalam bidang keduniaan, dia tidak profesional dalam bidang agama. CEO, PhD holders, kan, pangkat tinggi, HOD, head of department, bawah dia ramai kaki tangan di bawah kekuasaan dia, tapi dalam bab agama dia jahil. Berapa banyak kita tengok orang lagu ni memandu kenderaan mewah, pejabat dia mengkagumkan, pejabat dia duduk di atas menara tinggi tu, tapi dalam bab agama dia bodoh. Inilah yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pasal apa? Sebab ada manusia ni, walaupun dia hebat dalam bidang keduniaan, tetapi dia lalai dalam ilmu akhirat. Dia pandai tentukan, dalam bab dunia dia pandai pilih, tapi dalam bab ilmu agama dia tak pandai pilih. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, pasal apa ada orang kaya tapi dia buat benda khurafat.
Kenapa ada orang pangkat tinggi dengan jawatan yang tinggi, orang iktiraf knowledge dia, skill dia, kepakaran dia, tapi dia masih percaya kepada benda-benda khurafat? Pasal dia mengabaikan aspek agama. Dia hanya pandai dalam aspek duniawi, tapi dia ketinggalan dalam aspek agama. Orang macam ni tuan-tuan, memang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir sahaja dari kehidupan duniawi. Dia tahu, dia expert bab-bab dunia sahaja. Sedangkan mereka ini wahum 'anil akhirah, mereka ni kalau bab-bab akhirat, mereka ini ghafilun, mereka lalai, leka. Ni orang lagu ni. Kita kata sepatutnya kalau dia profesional, dia bijak, dia mahir dalam bab dunia, bab akhirat pun dia kena macam tu. Tapi tidak berlaku lagu tu. Dia hanya hebat dalam bab dunia, tapi dalam bab akhirat dia lalai, kan, dia leka. Jadi orang yang macam ni, sidang hadirin mukminin, menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah ataupun isu-isu agama yang mereka hadapi, kan? Mereka tak dapat nak selesaikan. Macam manusia ni tuan-tuan, kadang-kadang bila sebab ghafilun, golongan hak lalai ni, dia terlupa, dia overlook. Dan benda yang dia overlook tu benda yang paling penting dalam hidup dia. Tuan-tuan tengok dalam berita baru ni, satu orang pegawai tinggi kerajaan, Jusa ni tuan-tuan, gaji dia belas ribu, puluh ribu. Tengoklah Jusa apa kan, campur allowance apa semua. Tuan-tuan kalau gaji tuan-tuan 20 ribu sebulan, 30 ribu sebulan, kalau tuan-tuan tanya saya, cukup dah, nak apa lagi? Tapi dalam berita beberapa hari yang lalu keluar satu berita, pegawai tinggi kerajaan ni dia terlibat dengan kesalahan menipu klaim. Nak menipu lagi. Gaji tuan-tuan 20 ribu lebih. 20 ribu lebih. Saya ada seorang kawan hakim, gaji dia 25 ribu. Masa dia mula-mula naik pangkat, gaji dia 25 ribu. Dia cerita kat kawan-kawan kami, dia kata, 25 ribu nak buat apa? Nak cerita dekat tuan-tuan, ada orang dapat gaji 25 ribu ni, dia tak tahu duit tu banyak sangat, nak buat apa ni, tak tahu nak buat apa. Saya kata bagi kat saya tahu nak buat apa. Kan? 25 ribu, saya tahu nak buat apa. Tapi nak cerita 25 ribu ni tuan-tuan, bagi setengah orang banyak sangat, nak buat apa 25 ribu. Tuan-tuan makan nasi, habis 25 ribu makan nasi. Nasi kandak yang paling sedap dekat Penang ni. Tak habis tuan-tuan, habis-habis RM20, RM30. Tu pun kalau bubuh lagi banyak, mungkin lebih berapa puluh, RM40, RM50. Tengok lauk lah. Tapi ada orang tuan-tuan, gaji 20 ribu ni, dia boleh tipu klaim lagi. Tak cukup hak 20 ribu tu, dia nak tambah lagi, tapi dengan cara yang haram. Kena tangkap. SPRM tangkap, dakwa di mahkamah. Habis tuan-tuan, habis. Ni manusia kalau ikutkan nafsu, dia sentiasa tak puas dengan apa yang ada. Walaupun mungkin bagi setengah orang pendapatan dia sebulan itu sangat tinggi, tapi bagi setengah orang masih belum lagi cukup, kan? Baik, kata Al-Hasan Al-Basri, tentang orang yang hebat dalam bab dunia tapi dia bodoh dalam bab agama. Wallahi, kata Al-Hasan Al-Basri, wallahi demi Allah, la balagha min ahadihim bidunyahu an yuqalliba ad-dirham ala dhufrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu an yusalli. Kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah,
salah seorang daripada manusia ni, mereka dah capai satu makam ilmu yang hebat, yang tinggi dalam bab-bab dunia. Bab dunia hebat. Yang mana dia punya hebat ni tuan-tuan, dia boleh cerita kepada kamu mengenai berat duit shilling, apa kita kata, dirham. Duit shilling dirham, dengan cara dia membelek-belek duit dirham tadi dengan hujung kuku dia. Dia belek-belek, dia rasa dengan hujung kuku dia, dia boleh tahu duit dirham tu berat mana, berat berapa, dia boleh tahu. Punya mahirnya dia dalam bab dunia. Macam kita tengok orang bank kira duit kan. Saya kagum tu kan. Hak cerita dia letak dalam mesin tu, yang tu kita tolak tepi. Hak dia kira manual dengan tangan dia tu, saya kata, huish, cara dia kira laju. Tu contoh. Tuan-tuan tengok Pomen, dia dengan enjin kereta pun dia tahu rosak kat mana. Kita kata Pomen ni dia ada belajin ke apa. Dia dengar enjin kereta, dia tahu dah apa benda yang rosak. Itu contohlah kan. Doktor, dia tengok muka kita, dia tengok bawah kelopak mata kita ni merah kuning ke apa, dia tahu dah itu tandanya apa. Mana mahirnya dia. Orang perempuan pergi cek perut, doktor dia rasa perut kita, dia tahu dah kedudukan baby tu macam mana. Mahirnya dia dalam bab dunia. Tetapi kata Al-Hasan Al-Basri, bab semayang dia tidak kompeten. Bab semayang ni dia out, dia gagal. Ni tuan-tuan biasa tengok orang yang pangkat tinggi, tapi bila baca nak mula bercakap, kita kan biasa kita mula bercakap innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi dan sebagainya lah. Bila kita dengar cara dia sebut alhamdulillah wassalatu wassalam dan sebagainya, kita tahu dia punya telor dia, cara dia pronounce, his pronunciation menunjukkan dia tak biasa baca. Saya biasa dengar dalam majlis-majlis VIP dan VVIP, bila mereka bercakap dan bila mereka nak baca teks, bila baca Quran sahaja, nampak dia punya lenggok dia tak biasa dengan Quran, sedangkan dia pangkat tinggi. Orang ni yang dimaksudkan oleh para ulama, termasuk Al-Hasan Basri. Saya ada kawan seorang, dia ni debater. Saya dulu pun duduk sekolah dulu, duduk pergi debate merata, duduk bersyarah apa semua. Jadi kawan-kawan kita ada circle di kalangan debaters. Jadi yang kawan saya ni memang hebatlah tuan-tuan, dia menang dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan sebagainya. Jadi orang macam ni dia ada skill oratory dan sebagainya. Dia terjun dalam politik. Bila dia terjun dalam politik, maka dia naik dengan cepat dalam politik, dan VVIP ambil dia sebagai speech writer. Banyaklah yang dia tulis, yang saya tak mau sebut siapa dia, tokoh-tokoh yang ambil servis dia, khidmat dia, antaranya orang yang top dalam negara pun. Bila bercakap tu, dia punya lenggok dia, kita tahu bahawa itu lenggok kawan kita ni lah. Dia memang bagus dalam menyusun ucapan dan sebagainya. Yang poin yang saya nak cerita dekat tuan-tuan, kawan saya tadi dia cerita kat saya, dia kata ada VVIP bila minta dia untuk buat speech, dan VVIP ni tuan bagus, bila dia minta speech writer ni buat, VVIP yang bagus, dia bukan kata buka speech tu dia baca masa tu, masa nak berucap, tak. Setengah-setengah VVIP yang bagus ni, dia pergi ke rumah speech writer ni ataupun office speech writer, dia berlatih dulu nak baca tu, intonasi macam mana dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh yang
ambil berat benda-benda yang berkaitan dengan ucapan. Sebab dia nak jaga image dia. Jadi seorang VVIP ni pergi ke rumah sahabat saya. Dia bagi tahu terus terang dalam teks ucapan tu jangan bubuh ayat Quran. Dia minta jangan bubuh ayat Quran. Pasal apa? Sebab dia tak boleh baca. Kalau dia baca nampak dengar tu janggal. So dia minta letak terjemahan sahaja. Jangan letak matan ayat Quran in Arabic tu jangan. Sebab dia takut malu. Ni contoh. Orang hebat, pangkat tinggi, tapi malu nak baca Quran. Pasal apa? Sebab tak biasa dengan Quran. Dan dia berani hanya ayat-ayat Quran tertentu saja yang dia biasa. Tu dia beranilah. Wal asri berani. Kan? Kul huwallah dia berani. Hak lain daripada tu yang tak biasa tu dia kata jangan letak. Nak letak juga letak terjemahan. Tu contoh. Tapi kalau bercakap English, dia lebih English daripada British. Dia lebih English daripada Americans. Tu orang Melayu kita. Orang Americans, British dan sebagainya tu, walaupun dia tu native speaker, tapi setengah-setengah tu bukan pandai sangat pun English dia. Macam kita orang Melayu lah. Orang Melayu kita Melayu, tapi tengok SPM dapat berapa? Lagu tu lah. Kadang-kadang budak Cina, budak India lagi tinggi markah kan bahasa Malaysia daripada budak Melayu. Macam tu. Tuan-tuan sekalian. Jadi sangat memalukan. Kita mahir dalam bab ilmu dunia, tapi kita tidak kompeten. Semayang kita ni tunggang terbalik. Maka itu yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri. Baik. Kata Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata sungguh menghairankan orang yang begitu bijak, brilliant kan, dalam ilmu-ilmu moden, ilmu fiziknya, ilmu atomnya dan sebagainya. Orang yang hebat dalam bab-bab pengangkutan udara, dalam bab pengangkutan darat dan sebagainya. Tapi bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu agama, dia tidak at par. Dia tidak sama level. Ilmu dunia dia tu tak sama level, tidak sama level dia dengan ilmu agama. Jadi maksud Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kalau kita ni hebat tuan-tuan dalam ilmu dunia, ilmu agama kita kena sama level. Itu baru betul. Sebab tu kita kena jaga. Kalau kita hebat dunia, agama kita pun kena hebat. Itu maksud Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dia kata apa? Akhirnya golongan ilmuwan dunia ini, golongan profesional, orang yang hebat dalam ilmu dunia ini, mereka menganggap diri mereka hebat dan bijak sehingga memandang orang lain sebelah mata. Ini perangai setengah orang. Bila pangkat dia tinggi, bila dia ni somebody, dia duk tengok orang-orang bawahan dia ni sebelah mata. Banyak yang jadi lagu tu. Jarang kita jumpa bos, orang yang pegawai tinggi ni tuan-tuan, VIP ni, dia jaga orang-orang bawahan dia. Jarang. Ada satu VVIP, saya tak mau sebutlah siapa dia, satu VVIP. Dia ada rumah dia yang hebat, besar macam istana. Dia ada pokok-pokok apa semua. Tapi bila pekerja-pekerja Bangladesh, pekerja-pekerja dia yang tolong trim rumput, potong rumput, mesin rumput, yang tolong trim pokok dan sebagainya, isteri VVIP ni tuan-tuan mengintai di balik tingkap, takut Bangla ni pergi curi buah dia. Sampai tarah tu tuan-tuan, punya kedekut. Sampai tarah tu. Kita ni dengan pekerja kita lah kita nak kena buat baik. Betul tak? Tuan-tuan, buah mangga yang ada dalam taman kita tu, buah kita punya kaya ni tuan-tuan, kita boleh order je buah mangga yang terbaik. Kita nak makan apa? Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang toke-toke ni sanggup datang rumah, pergi letak je apa yang kita mahu.
Tapi manusia, bila hati dia busuk, bila perangai dia tidak bagus, bila dia kedekut yang melampau, dah lah kedekut melampau lagi. Orang Penang kata piang apa? Kedekut piang. Betul? Betul. Kedekut piang. Dengan Bangladesh yang jadi pekerja kita pun kita larang dia ambil. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Janganlah kita ada sifat yang sebegitu. Kita pandang orang sebelah mata. Pandang orang ni tak ada nilai. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia tak pandang hamba dia macam tu. Kan? Kalau kita cleaner sekalipun, tukang cuci sekalipun, tapi kalau hati kita bersih, kita sentiasa takarub kepada Allah, maka orang ni lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan CEO yang angkuh tadi, berbanding dengan VVIP yang kedekut, yang tidak benarkan pekerja dia mengambil apa-apa di halaman dia dan sebagainya. Jangan kita pandang hina kepada hamba Allah yang lain. Kata Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata golongan ni yang hebat ni tuan-tuan, tapi mereka ni buta dalam bab agama. Mereka ni buta dalam bab agama. Mereka lalai dalam bab akhirat. Dan mereka tidak melihat dunia ni sebagai kehidupan yang ada penghujung. Kita orang beriman, kita tengok dunia ni ada penghujung. Kita hidup paling lama 60 tahun, 70, 80, hak 90 tu jarang-jarang dah. Kita tahu ada hujung. Bila kita tahu ada hujung, maka kita buat preparation, bekalan. Bila dah hujung, kita buat preparation. Kan? Bila aku mati, apa persediaan yang patut aku ada? Maka sebab tu kita tengok ada setengah orang, tuan-tuan, dia wakaf sebidang tanah dia untuk sekolah sebagai contoh. Kan? Saya hari Jumaat ni saya akan ke Kuala Lumpur, tuan-tuan. Sebab kita NGO dakwah ni, kita dapat satu tempat di Bukit Bintang. Ada satu tempat di Bukit Bintang untuk dijadikan tempat semayang bagi orang di sekitar Bukit Bintang. Nak buat masjid tak boleh, susah kan. Kita nak buat surau ada banyak masalah birokrasi dan sebagainya. Maka kita buat satu center, pusat pembelajaran. Tapi siapa nak datang semayang, boleh semayang. Kita sediakan tempat untuk semayang. Yang saya nak cerita dekat tuan-tuan, inisiatif ni datang di kalangan para aktivis dakwah yang melihat perlunya kita sediakan tempat untuk beribadat di kawasan yang orang lalai daripada mengingati Allah. Kalau tuan-tuan pergi Bukit Bintang tu, kita tengok Allah ni ke Bukit Bintang? Kan? Bukit Bintang tu dahsyat. Kita boleh hanyut macam tu saja. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan boleh tengok. Tapi jangan pergilah. Kan? Pergi pun kalau ada urusan-urusan. Kalau pergi nak berhibur, tak sesuai. Bagi kita orang Islam, kita nak jaga syarsiah, kita nak berhibur, tak sesuai. Maka kita fikirkan cara macam mana nak sediakan ruang dan peluang untuk orang yang lalai ni, orang yang sibuk dengan dunia ni, at least ada tempat untuk dia sembahyang berjemaah. Itu sunnah. Kan? Itu sunnah. Maka tuan-tuan sekalian, yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, ada satu orang yang sanggup bagi duit yang banyak. Saya tak mau sebut jumlah. Satu duit yang banyak untuk memastikan rancangan ini dapat direalisasikan. Maka kita semua tuan-tuan, kalau kita berusaha untuk pastikan kita bagi peluang dan ruang kepada orang yang lalai ataupun orang yang sibuk dengan dunia ni untuk semayang, cuba tuan-tuan bayang berapa banyak pahala yang akan mengalir kepada kita. Sama ada dengan sebab kita bagi duit ataupun dengan sebab kita yang bagi tulang pak kerat untuk sama-sama wujudkan tempat itu, ataupun kita duk bermesyuarat, duk organize dan sebagainya supaya manusia ingat kepada agama. Jadi itu penting. Kita mengingatkan manusia kepada agama daripada lalai dengan dunia. Azan.
Baik, akhir sekali, ulasan berkenaan dengan ilmu manusia yang sangat minimum ini dan juga kefahaman yang sangat minimum ini ialah satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabghidu kulla ja'dhari jawadin sakhabin fil aswaq jaifatun bil laili himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Maksud dia apa? Innallah yabghidu, sesungguhnya Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala tak suka. Siapa dia yang Allah Ta'ala benci ni tuan-tuan? Satu, ja'dhari, orang yang sombong, yang kita sebut tadilah, tengok orang sebelah mata kan? Mentang-mentang dia tu cleaner, mentang-mentang dia tu gaji sikit, mentang-mentang dia tu jobless, menganggur, kita tak muliakan dia. Kita muliakan orang ni tuan-tuan bukan sebab pangkat dia, tapi kita muliakan manusia kerana itu perintah Allah, kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kita sesama yang kita dengan jiran kita yang bukan Islam pun kita hormat dia. Jadi kita diajar supaya tidak sombong dengan manusia. Kadang-kadang dengan sebab kita buat baik kepada orang yang sering dipandang hina itu, kita tidak tergambar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan sebelum ni, apa salahnya tuan-tuan kita nampak orang yang duk mesing rumput tepi jalan, duk racun, yang pekerja kontrak buruh tadi, sama ada dia orang tempatan ke, dia orang luar negara ke, kita jangan pandang hina dia. Tapi kita bagi duit kan, kita bagi duit walaupun RM5, RM10, kita tak tahu tuan-tuan, pahala sedekah yang kita bagi itu, pahala tu nanti dia akan tolong kita di akhirat bagaimana. Kita tidak tahu besarnya pahala itu nanti sebesar mana dalam menjadi pendinding daripada kita terkena azab api neraka. Kita tak tahu. Sebab tu kita didik anak kita daripada kecil, bagi kepada uncle tu, kepada pak cik tu RM5 ke, kita ada air kotak air tin, bagi kepada orang yang kutip sampah ke sebagainya, supaya turun sikit sombong kita tadi, ego kita tadi. Kita didik ahli keluarga kita supaya ada simpati, ada kemanusiaan dengan orang-orang yang macam ni. Kadang-kadang masyarakat kita pun tak betul tuan-tuan. Oh, kalau VIP, kalau ustaz, selebriti, jamu dia sungguh-sungguh. Tapi orang yang kurang bernasib baik, kita abaikan. Itu salah. Kita tuan-tuan, kita jamu orang makan, kita bagi hadiah kepada orang, kita bagi duit kepada orang. Niat kita apa? Apakah lillahi ta'ala ataupun niat kita sebab kita nak bodek, nak ampu kawan tu? Kena tanya diri masing-masing, apa niat kita? Jadi yang betulnya, niat kita kerana nak cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawaz. Jawaz ni rakus, kedekut. Duit ni tuan-tuan genggam. Kadang-kadang kerja kita patut suka belanja orang tapi genggam juga. Saya ada satu kawan duk cerita, dia tak puas hati dengan satu YB ni. Ni tak ada cerita, tak ada kena mengena orang Penang tau. Tuan-tuan jangan duk kata saya duk mengantar kat YB Penang pula. Tak, ini bukan YB Penang, ni YB negeri lain. Orang kampung duk cerita kat saya. Dia kata, ustaz tahu tak YB sekian-sekian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal YB ni macam mana? Dia masuk kedai kopi, dia belanja satu kedai, betul tak? Itu YB. Kita kalau nampak YB datang, free dah kali ni makan. Kan? Saya memang pengalaman lagu tu, kita nampak YB ke orang besar-besar tuan-tuan, bila dia masuk kedai tu, rezeki ni rezeki, sungguh. Lepas tu memang tak payah bayar. Kadang-kadang menyesal pula tak ambil lauk banyak-banyak. Kan? Nampak YB datang, VIP datang, ambil lauk banyak-banyak. Pasal apa? Confirm free. Tapi ada satu YB ni tuan-tuan, orang kampung duk bercakap,
Orang kampung duk bercakap. Dia masuk kedai, dahlah dia tak belanja satu kedai, dahlah dia tak belanja meja yang dekat-dekat dengan dia, bersalam dengan orang pun tidak. Kita YB, kita masuk kedai ke, pergi masjid ke, pergi mana-mana tepi jalan dan sebagainya, kita jumpa orang, pergilah bersalam, tanya khabar apa semua. Dan kalau kita bukan YB pun tuan-tuan, memang kita diajar untuk menyambung silaturahim, berukhuwah dan sebagainya. Itu agama yang ajarkan kepada kita. Tapi ada orang, harta yang dia ada, pendapat yang dia ada dan sebagainya, dia akan pastikan harta itu tidak pergi kepada orang lain, yang kita panggil kedekut. Yang kita panggil kedekut. Maka orang macam ni dipandang hina dalam agama. Satu lagi, sakhabin fil aswaq, jenis orang suka bergaduh di shopping outlet, suka jenis havoc ni. Ni pun satu hal. Tu ingat dulu masa dekat dengan raya ke apa, tahun ni ke tahun lepas saya tak ingat, yang dia orang ada satu kedai ni, dia buat sale baju Melayu sepasang RM1. Rasa RM1 ni. Rasanya saya tak ingat. Dia kata untuk 100 pasang yang pertama. Tuan-tuan tengok, tu dia orang 1000 pecah cermin, bertolak-tolak laki perempuan. Kalau kita ada maruah, kita orang yang beragama, benda lagu ni kita takkan terlibat. Kita takkan terlibat. Hang bagi percuma ke, hang nak bagi RM1 ke, kita takkan terlibat. Kita tak sanggup nak bertolak-tolak sesama kita manusia untuk rebut benda-benda dunia. Kita takkan buat. Jangan duk terlibat benda lagu ni tuan-tuan. Ni kita baju Melayu harga RM1 pun kita sanggup tolak menolak sampai pecah cermin kedai. Lepas tu berebut sate kalau hari terbuka, open house hari raya, berebut sate tuan-tuan. Pinggan ni penuh sate kita. Orang kat belakang tu imamnya AJK masjid apa kat belakang duk berdebar ni, dan kedak sate kat aku. Oh dahsyat. Satu surau saya pergi, yang pengerusi dia suka buat macam-macam ni, dengan nasi Arabnya, dengan sup apa semua. Dia cerita, ustaz tahu tak, kami hak masak ni, AJK hak tukang masak ni, pipi habis licin. Dia tak tinggal pun dekat AJK ni, tak tinggal. Pada kawan nilai yang duk masak berpeluh-peluh. Ni orang kita dalam bab dunia, bab makan ni, dia tak peduli dah. Tuan-tuan nak cerita pasal Afrika ni, Somalia, Syria yang tak makan. Ni dalam masjid kita, Korea kita tak peduli AJK masjid yang masak. Kita sapu kat kita semua. Ni orang kita. Tuan-tuan, jangan ambil apa yang patut. Tengok orang kat belakang, siapa tak makan lagi, timbangkan. Kena ada consideration, kena ada pertimbangan. Jangan kita duk ingat diri kita sahaja. Ada lagi game, tempat-tempat apa kita kata fun fair semua ni, ada game yang sampai terselak-selak kain apa semua. Kita orang mukmin, kalau kita nak jadi orang baik, orang beriman, kita tak akan terlibat dengan benda-benda lagu ni. Kan benda yang menjatuhkan maruah kita ni. Dulu yang nak beli air, nak dapat percuma, kena menari dulu, kena menyanyi apa semua, kita takkan terlibat benda-benda lagu ni. Pasal apa? Sebab maruah kita penting. Kita takkan jual maruah kita hanya semata-mata nak air percuma ataupun air yang dengan bagi diskaun yang banyak, dan sebab kita takkan terlibat dengan benda-benda macam ni. Dan satu lagi, orang yang hanya fikir tentang makan, iaitu himarun bin nahar. Dia ni keldai waktu siang, kerja dia makan. Orang hak jenis lagu ni, kerja tak mau, kerja malas, tapi nak makan saja, maka orang ni orang yang hina. Sedangkan dia pintar, alimun bid dunia, tapi bab dunia dia bijak. Kan orang dia ni hebat pangkatnya, maka orang ni dipandang hina, tapi dia bodoh dalam masalah akhirat. Hadis ini dalam dia diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Tapi hadis ini para ulama berbeza pendapat. Al-Albani rahimahullahu taala dia kata hadis ini dhaif, manakala Syekh Syuaib Al-Arnaud dia kata hadis ini sahih sesuai syarat Imam Muslim. Sekadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan ada sedikit manfaat di sisi
Allahu subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.